RTM terus unggul. Yang sahih di berita RTM. Berita perdana edisi Isnin 5 April. Saya Fafil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Saksikan paparan utama malam ini. Fasa kedua program imunisasi COVID-19 untuk golongan rentan bermula 19 April. Sindiket kartel tender projek kerajaan hampir 4 bilion ringgit, 7 individu direman. Assalamualaikum, salam sejahtera. 7 individu direman 6 hari bermula hari ini sehingga 10 April bagi membantu siasatan berhubung sindiket kartel tender projek kerajaan bernilai 3.8 bilion ringgit. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrat Syahwira Abdul Halim di Mahkamah Magistrat Putrajaya. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Azam Baki, kesemua suspek ditahan lewat malam tadi. Kes disiasat di bawah Seksyen 17 dan 18 Akta SPRM 2009 dan beliau tidak menolak kemungkinan lebih banyak tangkapan akan dilakukan dalam masa terdekat. Menurut sumber, sindiket yang beroperasi sejak tahun 2014 itu memonopoli 345 tender daripada beberapa kementerian dan agensi kerajaan di seluruh negara. Ketua sindiket berusia 47 tahun yang turut ditahan dikatakan mengawal lebih 150 buah syarikat berfungsi untuk memasuki tender atau sebut harga. Kartel akan memberi rasuah kepada orang dalam bagi memastikan syarikat di bawah kawalannya dibenarkan masuk tender. Modus operandi yang digunakan termasuk taktik mengepung harga iaitu dengan menyertai sesuatu tender menggunakan sejumlah besar syarikat yang berada di bawah kawalan ketua sindiket. Syarikat-syarikat terbabit akan memasuki tender mengikut harga yang berbeza berdasarkan harga siling yang ditetapkan. Hasil risikan juga mendapati sindiket itu menggunakan nama beratus individu untuk membuka syarikat di bawah naungannya. Setiap individu akan dibayar gaji bulanan dan komisen sebagai imbuhan bagi penggunaan nama dan butir-butir peribadi. Fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi golongan rentan iaitu warga emas, orang kurang upaya dan golongan berpenyakit kronik akan bermula 19 April ini di 8 buah negeri. Negeri terlibat ialah Kedah, Melaka, Pulau Pinang, Pahang, Sabah, Sarawak, Terengganu dan wilayah Persekutuan Labuan. Jelas Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin, pemberian vaksin di negeri lain akan bermula lewat beberapa hari bergantung kepada kesiapsiagaan di pusat pemberian vaksin PPV dan persediaan petugas. Untuk golongan fasa kedua ini akan mula dihantar mulai hari ini melalui aplikasi MySejahtera. Mulai hari ini, temu janji ataupun dalam bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka, janji temu ataupun appointment akan dihantar melalui aplikasi MySejahtera bermula pada hari ini. Ya. Dan kita akan hantar notifikasi sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tarikh temu janji ataupun janji temu. Kita akan hantar peringatan reminder kepada penerima vaksin 3 hari sebelum hari janji temu dan 1 hari sebelum hari janji temu melalui SMS dan juga panggilan daripada call center. Khairi menyatakannya pada sidang media perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bersama Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba di Putrajaya.
Beliau mengingatkan kehadiran adalah wajib bagi mereka yang telah berdaftar dan memilih butang hadir untuk menerima suntikan vaksin. Ini kerana perancangan rapi telah dibuat di setiap PPV selain mengelak pembaziran vaksin. Khairi turut memaklumkan beberapa usul akan dikemukakan kepada mesyuarat jawatankuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19 bersama Kementerian Sumber Manusia esok. Khairi Jamaluddin turut memaklumkan seramai 62,837 petugas Barisan Hadapan Kesihatan yang belum menerima suntikan vaksin pada fasa pertama. Ia melibatkan anggota kesihatan kerajaan dan swasta, makmal kesihatan swasta, ambulans swasta dan pusat jagaan paliatif. Arahan adalah supaya mereka ini diberi keutamaan untuk diberikan vaksinasi mereka dalam bulan April untuk kita selesaikan fasa pertama. 20 kluster melibatkan sektor pendidikan direkodkan sejak 20 Mac hingga semalam. Kluster Paluh Rambai di Kelantan merekodkan jumlah paling ramai positif COVID-19. Jelas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, jangkitan berlaku melalui rakan sekerja atau kontak sosial. Petugas Pejabat Kesihatan Daerah PKD akan membuat penilaian risiko dan penilaian kesihatan. Seterusnya menasihatkan penutupan sekolah sekiranya terdapat kes COVID-19 di sekolah. Apabila terdapat kes positif dilaporkan kepada pejabat kesihatan daerah di sektor pendidikan, sama ada melibatkan kalangan anak murid, guru, pekerja di sekolah, pasukan kesihatan akan digerakkan untuk membuat siasatan kes atau kluster, pengesanan kes dan kontak, menyelia pihak sekolah dalam menjalankan pembersihan dan disinfeksi. Pihak pejabat kesihatan daerah akan membuat risk assessment ataupun penilaian risiko dan juga health assessment ataupun penilaian kesihatan secara menyeluruh bagi memastikan pengurusan kes dan kluster dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Pelajar, guru dan warga sekolah diingatkan agar mematuhi prosedur operasi standard SOP setiap masa bagi memastikan sesi persekolahan dapat diteruskan dengan selamat. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, pelajar terutamanya perlu sentiasa mematuhi SOP sewaktu tiba dan tamat sesi sekolah bagi mengelak penularan COVID-19 dalam kalangan mereka dan warga sekolah. Itu yang kita sentiasa tekankan kepada pihak sekolah bahawa setiap SOP yang telah ditetapkan itu mestilah dipatuhi dan murid perlu sentiasa diingatkan agar mematuhi SOP ini. Kita telah ada satu SOP yang cukup lengkap dan teratur. Apa yang penting adalah pematuhan kepada SOP tersebut dan apa yang penting juga adalah untuk ibu bapa sentiasa mengingatkan anak-anak supaya mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Bukan sahaja dalam kawasan sekolah tetapi juga sewaktu tiba di sekolah dan juga sewaktu tamat sesi persekolahan. Beliau menyatakannya selepas melawat SMK Datuk Abu Bakar Baginda Sungai Merak pada hari pertama pembukaan semula sekolah menengah untuk kumpulan B hari ini. Semalam sesi pembukaan semula sekolah menengah melibatkan kumpulan A iaitu Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Situasi semasa COVID-19, jumlah kes sembuh hari ini 1,294 mengatasi kes baru 1,070 sekaligus menjadikan jumlah kes aktif berkurangan kepada 14,278. 7 kes kematian turut dilaporkan menjadikan jumlah kematian kini 1,295. Berikut statistik harian COVID-19 dan kes jangkitan mengikut negeri-negeri.
6 kluster baharu dikenal pasti hari ini. 5 berkaitan tempat kerja dan 1 kluster komuniti. Kluster tempat kerja melibatkan 2 di Selangor dan masing-masing 1 di Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka dan Negeri Sembilan. Kluster komuniti pula melibatkan Kedah. Sehingga hari ini 355 kluster kekal aktif dengan 48 kluster mencatat penambahan kes baharu. Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA melancarkan buku garis panduan program vaksinasi Lestari. Ia bagi memastikan pengurusan bahan buangan klinikal daripada program imunisasi COVID-19 kebangsaan dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan selaras Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Pelancaran buku garis panduan itu disempurnakan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man di Putrajaya. Inisiatif ini diharap dapat membudayakan amalan hijau di pusat vaksinasi ke arah kelestarian alam sekitar. Pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang telah pun bermula pada 24 Februari 2021 akan menambahkan lagi jumlah kuantiti sisa klinikal di seluruh negara dan KASA menganggarkan pertambahan sebanyak 2,100 metrik tan sisa klinikal yang akan dihasilkan dalam tempoh 12 bulan pelaksanaan program imunisasi. Garis panduan ini adalah dokumen. Malaysia dan Brunei secara prinsipnya bersetuju untuk mewujudkan laluan hijau timbal balas RGL bagi memudahkan perjalanan rasmi dan perniagaan antara kedua-dua negara. Perkara itu akan dilaksana dengan langkah pencegahan serta kawalan COVID-19 yang berkesan. Justru pegawai terlibat dari kedua-dua belah pihak akan melakukan perundingan mengenai rancangan prosedur operasi standard SOP RGL yang dicadangkan. Melangkah ke hadapan, kedua-dua pemimpin turut membincangkan kerjasama Brunei-Malaysia dalam diplomasi vaksin. Kerjasama itu bertumpu kepada 3 perkara termasuk pengaturan vaksinasi timbal balik untuk kedua-dua warga negara meliputi diplomat, pelajar dan ekspatriat. Selain itu memastikan akses kepada bekalan vaksin untuk Brunei dan Malaysia serta pengiktirafan bersama sijil vaksinasi kerana langkah berkenaan akan memudahkan pergerakan rakyat antara kedua-dua negara. Terdahulu, Perdana Menteri dan Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah bertemu secara empat mata di Istana Nurul Iman. Tan Sri Muhyiddin dan isteri Puan Sri Noraini Abdul Rahman serta delegasi tiba pada pukul 10.55 pagi. Perjumpaan kedua-dua pemimpin bermula dengan sesi menghadap Sultan Brunei. Tan Sri Muhyiddin dan Sultan Hassan Al-Bolkiah kemudian meneruskan sesi rundingan pemimpin tahunan Malaysia Brunei pada pukul 11.10 pagi. Rundingan yang berlangsung lebih 1 jam itu mengukuhkan hubungan istimewa dan usaha sama pasca COVID-19 yang akan memberi manfaat kepada rakyat Malaysia dan Brunei. Sejurus selepas pertemuan empat mata tersebut, kedua-dua pemimpin menyaksikan pemeteraian memorandum persefahaman dalam bidang pengurusan bencana yang ditandatangani Menteri Luar masing-masing. Ia diikuti dengan pemeteraian perjanjian antara Petronas dan Brunei National Unitization Secretariat. MOU berkenaan ditandatangani oleh Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz dan Pemangku Menteri Tenaga Brunei Datuk Seri Paduka Awang Mat Satejo Sokiau. Ia bagi mengesahkan perjanjian penyatuan UA sekaligus menjadi perjanjian penting serta menandakan kerjasama erat kedua-dua belah pihak. UA itu akan memberikan momentum positif kepada kerjasama minyak dan gas antara kedua-dua negara. Tan Sri Muhyiddin kemudiannya diraikan dalam majlis santap rasmi di Baitur Rahmah, Istana Nurul Iman. Dalam ucapan beliau, Perdana Menteri berkata, rundingan pemimpin tahunan kali ke-23 itu melambangkan iltizam kerajaan Malaysia untuk mempererat hubungan dua hala dengan Brunei ke tahap yang lebih mantap. Brunei ialah antara negara terawal yang tampil menghulurkan bantuan kepada Malaysia dengan sumbangan 1,000 unit kit ujian COVID-19. Sumbangan tersebut telah memberikan manfaat kepada penggunaan Institut Penyelidikan Perubatan Malaysia dan rakyat.
MARA sasar lahirkan 15,000 usahawan baharu melalui Pelan Strategik 2021-2025. Paparannya seketika nanti. Kerajaan telah menerima permintaan peruntukan berjumlah 900 bilion ringgit khusus untuk pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 RMK ke-12. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad, cadangan yang diterima daripada kerajaan negeri, kementerian dan agensi itu akan diperhalusi unit perancang ekonomi sebelum dimuktamadkan tahun ini. The value or the amount of requests coming from every direction from states and municipalities, more than 100 billion for the term, for a 5-year period. But this year we've been allocated 69 billion, one of the highest in recent years, of course, in terms of annual allocation. But you know that our priority now is COVID. Yeah. Negara juga perlu fokus terhadap pembangunan sektor pengeluaran bekalan makanan mencukupi. Ia bagi menjamin kelestarian serta keperluan rakyat dalam mendepani cabaran mendatang. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Petaling Jaya, Selangor. Kementerian Pengangkutan akan meneruskan perbinaan jajaran Seksyen C projek laluan Rel Pantai Timur ECRL mengikut jajaran asal. Menterinya Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong memaklumkan jajaran asal yang turut dikenali sebagai jajaran utara telah pun diluluskan jemaah menteri pada 2 September tahun lalu. Jajaran Seksyen C melibatkan laluan dari Mentakap ke Pelabuhan Kelang sepanjang 201 km melalui Bentong, Gombak dan Serendam. Jajaran berkenaan akan meningkatkan kebolehmampuan projek ECRL dan seterusnya memberi lebih manfaat kepada ekonomi, alam sekitar dan sosial. Walau bagaimanapun, pelaksanaan ECRL diubah kepada jajaran asal iaitu jajaran utara, projek ECRL secara keseluruhannya masih boleh disiapkan dalam masa 7 tahun dan mula beroperasi pada tahun 2027. Buat masa ini, pembinaan ECRL sedang berjalan pada tahap yang memberangsangkan iaitu 21.39% setakat Mac 2021. Datuk Seri Dr. Wee berkata demikian pada sidang media khas mengenai projek ECRL di Putrajaya, mengulas kos pembinaan keseluruhan projek. Beliau menjelaskan ECRL jajaran utara melibatkan anggaran kos berjumlah 50 bilion ringgit termasuk pembinaan Serendah bypass. Ia lebih rendah berbanding kos pembinaan ECRL 1.0 fasa 1 dan 2 berjumlah 55 bilion ringgit serta ECRL 2.0 berjumlah lebih 52 bilion ringgit. Majlis Amanah Rakyat MARA menyasarkan untuk melahirkan seramai 15,000 usahawan baru melalui Pelan Strategik MARA PSM 2021-2025. Pelan itu merupakan kesinambungan usaha MARA untuk mengukuhkan budaya kerja berprestasi tinggi dan mendayakan pemerkasaan Bumiputera berlandaskan hala tuju yang ditetapkan untuk 5 tahun akan datang. Pelancaran PSM 2021-2025 disempurnakan Pengerusi MARA Datuk Azizah Muhammad Dun di Ibu Negara. Tumpuan diberi kepada pewujudan ekosistem yang kondusif dan holistik serta membangunkan teras utama yang meliputi keusahawanan, pendidikan, pelaburan dan perkhidmatan. Ia selari dengan wawasan kemakmuran bersama 2030.
malah akan terus maju dan dapat sustain lagi. That is the main point kita lah untuk memastikan sustainability. Dan dalam tempoh 5 tahun ini kita juga berhasrat untuk mensasarkan untuk membangunkan 15,000 lagi usahawan baru. Pelbagai kejayaan dicapai MARA melalui pelan strategik terdahulu termasuk menyumbang sebanyak 92.7% tenaga kerja dan kebolehpasaran melalui sektor pendidikan. MARA juga telah menyediakan kemudahan pembiayaan perniagaan kepada 256,777 usahawan, manakala 836,347 usahawan telah menerima kemahiran melalui program latihan keusahawanan MARA. Jabatan Pertanian menyasarkan untuk melahirkan 500 petani menerusi program ladang kontrak dengan 8 syarikat utama bidang pertanian tahun ini. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, antara syarikat terlibat ialah Beho Supply Sdn Bhd, Exotic Star Sdn Bhd dan Greenheart Farm Sdn Bhd yang akan menawarkan ilmu agro-makanan kepada golongan sasar. Hari ini, 150 orang belia ditemukan dengan 3 syarikat terlibat menerusi program Bual Bicara Business Talk selangkah ke industri pertanian di Putrajaya. Mereka terdiri graduan Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta, pemegang sijil pertanian dan sijil kemahiran Malaysia di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Setiap individu ditawarkan ladang kontrak dengan anggaran pendapatan RM5,000 hingga RM10,000 sebulan bergantung kepada saiz tanah dan jenis tanaman yang akan diusahakan. Program ini membuka peluang pertanian kepada anak-anak muda yang mempunyai kemahuan untuk memulakan kehidupan sebagai agropreneur muda dalam industri agromakanan ini. Kita melihat banyak peluang yang boleh didapati daripada penglibatan dalam industri ini, semada sebagai growers, sebagai service provider, sebagai dalam sektor pemasaran, e-commerce dan sebagainya. Program Bual Bicara ini bakal diadakan dalam beberapa siri tahun ini bersama syarikat yang lain memandangkan sambutan yang menggalakkan daripada golongan belia. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong berkenan sumbang kek sambutan ulang tahun RTM ke-75. Paparannya seketika nanti. Sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Masih bersama berita perdana. RM1 juta grant pembangunan. Itu jumlah keseluruhan untuk 20 pemenang bagi pertandingan Komuniti Zon Hijau COVID-19. Menerusinya, 2 kategori dipertandingkan iaitu Kampung Tradisional dan Rumah Panjang serta kategori Kampung Orang Asli. Jelas Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, pertandingan itu perlu bagi membudayakan amalan norma baharu dalam usaha mengekalkan kawasan luar bandar sebagai zon hijau. Sebanyak 82 kampung terpilih untuk merebut 20 grant pembangunan itu yang masing-masing dengan nilai maksimum RM50,000. Kita melalui oleh kerana COVID masih berada di mana-mana dan dia adalah sebahagian daripada komuniti, dia dah masuk ke dalam komuniti. Kita dalam program National Vaccination Program. Jadi kita nak pastikan kampung-kampung termasuk kampung orang asli
terlibat dalam program yang kita namakan pertandingan komuniti zon hijau COVID-19. Melalui langkah berkenaan, pihak Jawatankuasa Kampung dapat memastikan kawasan komuniti mereka bebas daripada jangkitan COVID-19. Pengerusi bersama adalah Tan Sri KSN dan juga Menteri Hal Ehwal, Menteri Khas. Dia tugas khas di Jabatan Perdana Menteri, Pak Wan. Jadi oleh kerana dia melibatkan kampung, dia perlukan satu network dengan kita lah. Kita tak ada masalah. Kita jangkakan kampung-kampung ni akan mula network dengan sukses kerajaan negeri untuk kampung-kampung ni dipilih oleh sukses kerajaan negeri. Dan kita akan adili selama 6 bulan. Kerajaan turut memberikan insentif bernilai RM1,000 kepada 82 kampung terpilih. Beliau menyatakannya dalam sidang media bersempena mesyuarat penyelarasan dengan Exco Luar Bandar di Bangi. Pertandingan bagi memerkasa komuniti untuk bersama-sama memerangi pandemik COVID-19 yang berlangsung selama 6 bulan itu bermula bulan ini hingga September nanti. Lebih 30,000 pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM telah menerima suntikan vaksin bagi fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menurut Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan ATM, Lieutenant General Datuk Dr. Muhammad Amin Muslan, proses pemberian vaksin berjalan lancar dengan hampir 90% vaksin yang diterima ATM sudah diberikan kepada anggotanya. Buat masa ini, warga ATM hanya menerima vaksin jenis Pfizer-BioNTech. Kalau kita lihat, ya, kita mendaftarkan seramai 130,000 anggota tentera untuk diberikan vaksin. Ya, tertakluklah pada cara pembekalan, aliran pembekalan tu. Dan semua maklum, aliran pembekalan vaksin ini amat mencabar. Ya, walaupun kita ada kontrak, dia masih kita kena lihatlah pada syarikat, kemampuan syarikat untuk membekal. Datuk Dr. Muhammad Amin ditemui media pada Persidangan Perubatan Ketenteraan Malaysia kali ketiga di Ibu Negara. Persidangan dirasmikan Panglima Angkatan Tentera, Jeneral Tan Sri Effendi Buang. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menyumbang kek bersempena sambutan ulang tahun RTM ke-75. Kek berwarna kuning diraja seberat 22 kg dihias cantik dengan logo ulang tahun RTM ke-75 serta rangkaian rancangan terbitan RTM. Ia disampaikan Ketua Komunikasi Korporat Istana Negara Musli Muhammad Zain kepada Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Ruzain Idris di Wisma Radio Angkasa Puri. Saya bagi pihak RTM dan semua warga RTM mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Duli Tuanku Agong dan juga Tuanku Permaisuri Agong di atas pemberian kek sepenuh ulang tahun sambutan RTM ke-75. InsyaAllah ingatan kedua-dua Duli Tuanku amat kami hargailah. Sri Paduka Baginda berdua menzahirkan setinggi perhargaan kepada RTM di atas sokongan padu yang telah diberikan kepada Sri Paduka Baginda berdua. Sri Paduka Baginda berdua juga mendoakan semoga RTM terus unggul sebagai badan penyiaran utama negara. Ya, ada berita gembira dari arena badminton Paralimpik. Ya, untuk laporan penuh bersama Azam Husin. Silakan. Pemain badminton Paralimpik negara raih 3 gelaran di Dubai. Lumba Monster Energy Yamaha raih podium kedua.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Edisi Sukan bersama saya Azamudin Hussein. Baik, kita mulakan dengan perkembangan hoki negara. Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Arul Selvaraj akui semakin bimbang melihat prestasi kurang memuaskan beberapa pemain utama dalam saingan Liga Hoki Malaysia MHL musim ini. Paling merisaukan adalah melibatkan aksi pukulan sudut penalti yang tidak begitu baik menjelang kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah di Ipoh, Perak pada 18 hingga 27 Jun ini. Menurut Arul, sepanjang 3 minggu MHL berlangsung dari 11 Mac, pasukan yang berjaya menyempurnakan pukulan sudut penalti hanya 12.8% atau 11 daripada 86 percubaan berjaya menghasilkan gol. Tambah beliau, kadar penghasilan sekitar 30% adalah dikira baik untuk perlawanan antarabangsa dan pemain kebangsaan yang mewakili Universiti Kuala Lumpur UniKL, Muhammad Razi Abdul Rahim, memiliki kadar penghasilan tertinggi sebanyak 26%. Juara Piala TNB, Terengganu Hoki Team THT mempunyai sekitar 15%, diikuti Maybank 5.5% dan Tenaga Nasional Berhad TNB dengan 4%. Selain itu, Arul turut memuji pemain-pemain seperti Muhammad Marhan Muhammad Jalil UniKL, Faiz Helmi Jali TNB, Muhammad Najmi Farizal Jazlan dan Mio Muhammad Azwan Hassan Maybank yang telah menunjukkan ciri-ciri kepimpinan baik untuk mengemudi pasukan mereka. Dalam kempen Liga musim ini, juara 3 kali 2020 UniKL berjaya mempertahankan Piala Sumbangsih dan juara Liga, manakala THT pula meraih gelaran juara Piala TNB selepas menundukkan penyandangnya itu 2-0 melalui penentuan penalti shootout selepas kedua-dua pasukan terikat 4-4. Ini berita gembira buat kem Paralimpik Malaysia. Pemain badminton Paralimpik negara mengungguli 3 gelaran pada kejohanan antarabangsa badminton para Faza Dubai di Emirat Arab Bersatu UAE. Chia Lek Ho mengungguli acara SU5 selepas menewaskan pemain Indonesia Deva Andri Musti 14-21, 22-20, 21-18. Dalam masih berkenaan, juara dunia perseorangan lelaki 6 kali itu memerlukan lebih 1 jam untuk menewaskan seterunya. Sementara itu, berdasarkan laman sesawang rasmi Persekutuan Badminton Dunia BWF, perlawanan akhir kategori WH1 kerusi roda pula menyaksikan Muhammad Ikhwan Ramli menewaskan David Tope dari Perancis dengan keputusan 23-21, 21-13. Manakala Nur Azwan Nurlan memenangi perseorangan lelaki WH2 kerusi roda selepas mengalahkan Rick Colonel Hellman dari Jerman 18-21, 21-18, 21-12. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Kita ke saingan Liga Premier 2021. Johor Darul Takzim 2 JDT 2 membelasah skuad projek FAM MSN 5-0 pada perlawanan tunggal di Stadium UiTM Shah Alam malam tadi. Kemenangan itu sekaligus membolehkan JDT 2 membawa pulang 3 mata penuh. Penyerang import Fernando Rodriguez Ortega muncul wira meledak hat-trick sekaligus merekodkan 4 gol musim ini buat Harimau Selatan. Pasukan kendalian Rafael Francisco Gil Sanchez perlu menunggu sehingga 30 minit babak pertama apabila Rodriguez mudah menaduk masuk hantaran yang diberikan kepadanya. Belum sempat barisan anak buah Yusri Ceklah mengatur nafas, gawang mereka dirobek selang seminit kemudian menerusi Nicolas Alberto Fernandez yang mudah menolak masuk ke gawang lawan. Firdaus Ramli memastikan pasukan pelawat mengukuhkan kedudukan apabila meledak gol ketiga di penghujung babak pertama. Bolos 3 gol, pengendali FAM MSN Yusri Ceklah membuat rembakan dengan menggunakan sepenuhnya 5 pertukaran pemain pada babak kedua. Namun keadaan itu tidak menyekat pesta gol JDT apabila Rodriguez berjaya melengkapkan hat-trick pada minit ke-57 dan 59. Keputusan itu mengukuhkan kedudukan di carta Liga dengan 10 mata hasil 3 kemenangan, seri dan tewas sekali.
Sementara itu, skuad ubi muda projek FAM MSN yang melalui 6 perlawanan tanpa sebarang kemenangan masih memerlukan masa untuk memperbaiki mutu permainan. Itu penjelasan ketua jurulatihnya Yusri Chatlah yang turut memaklumkan sukar buatnya untuk melahirkan pemain berpotensi dalam masa singkat. Dalam masa sama, beliau juga mengakui bukan mudah untuk barisan pemain berusia antara 17 hingga 20 tahun berhadapan dengan pasukan yang mempunyai pemain import. Yusri berharap pasukannya kembali bersemangat dan memperbaiki prestasi mereka untuk perlawanan berikutnya menentang Kuching City FC Rabu ini. Ketika ini, skuad bimbingan Yusri berada di tangga tercorot Liga tanpa sebarang mata selepas 6 perlawanan berlangsung. Beralih ke perkembangan sukan berbasikal, pasukan Terengganu Cycling Team TSG menamatkan perlumbaan Tour of Mevlana Turki di tempat ketiga keseluruhan menerusi Carlos Julian Quintero Norena. Quintero Norena dilihat sebagai pelumba yang konsisten buat TSG dalam aksi di Turki. Pada perlumbaan peringkat keempat, pelumba itu menamatkan aksi dalam kelompok utama sekaligus membantu TSG meraih kedudukan ketiga keseluruhan. Dalam aksi tersebut juga menyaksikan rakan pasukan TSG, Youssef Regigi, berjaya muncul pelumba kedua terpantas di peringkat keempat. Pelumba kelahiran Algeria itu dinafikan hasrat oleh rakan senegara Yassine Hamzah yang melepasi garisan penamat lebih awal. Ini perkembangan Liga Super Bola Jaring NSL. Perak Phoenix menguasai saingan menghukum Melaka Mistik 66-50, manakala Negeri Sembilan Venom menang tipis 52-49 bertemu Pahang Tulip. Kemenangan kedua pasukan itu membolehkan mereka melangkah ke saingan separuh akhir kejohanan. Dalam aksi di Stadium Juara Bukit Kiara, skuad kendalian Khairunisa Nazri mendominasi permainan. Ketangkasan Perak gagal dikawal pemain Melaka apabila ketinggalan 8 jaringan pada suku masa pertama dengan keputusan 19-11 sebelum menambah tekanan kepada Perak dengan kedudukan 30-25 pada suku masa kedua. Di babak ketiga, Perak terus memberi asakan berkualiti meninggalkan Melaka 9 mata di belakang mendahului saingan dengan keputusan 47-38. Melaka akhirnya terpaksa tunduk kepada Perak setelah cubaan mematahkan permainan ampuh pasukan lawan gagal. Tamat permainan, Perak 66, Melaka 50. Sementara itu, Negeri Sembilan Venom berjaya menguasai gelanggang ke atas Pahang Tulips meskipun dengan kemenangan tipis 52-49 tetap berjaya menebus kekalahan mereka pada minggu lalu. Perlawanan bermula agak perlahan pada peringkat awal apabila kedua-dua pasukan hanya menamatkan saingan dengan 13-12 pada suku masa pertama sebelum sekadar memperoleh 25-22 pada babak kedua perlawanan. Bersambung suku ketiga, Negeri Sembilan terus mengorak kemenangan dengan memperoleh 44 jaringan meninggalkan Pahang dengan 10 mata di belakang. Pun begitu, pada babak terakhir perlawanan, Negeri Sembilan dilihat seolah-olah memberi ruang kepada Pahang apabila cuba menambah 7 jaringan berbalas 12. Keputusan perlawanan berakhir 52-47 hingga whistle penamat. Jalur gemilang berkibar lagi di litak antarabangsa Lozel, Qatar. Ia susulan aksi cemerlang dua pelumba muda negara yang meraih podium dalam aksi Asia Talent Cup ATC. Daniel Syahmi Ahmad Syarif meraih tempat kedua buat kali kedua selepas meraih kedudukan sama pada perlumbaan pertama, manakala Hakim Danish Ramli di tempat ketiga. Pada perlumbaan berkenaan, pelumba Jepun Tayo Furusato sukar digugat apabila menguasai keempat-empat pusingan meskipun mendapat saingan sengit daripada Daniel Syahmi. Pelumba dari Jepun Tayo Furusato terus membuktikan kemampuannya apabila meraih kemenangan buat kali keempat berturut-turut. Bagi saya, race tadi susah untuk saya potong Furusato sebab ya dia punya cornering speed lebih better daripada saya, jadi saya cuma follow. Dan pada last lap tu saya ada lead start pada turn 10 dan pada last finishing tu, last straight tu saya cuba untuk potong tapi bila saya keluar untuk potong motor saya tak cukup power, jadi alhamdulillah saya nombor 2.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca malam ini kita mulakan dengan paparan imej satelit yang terkini kelihatan di tupan awan yang tebal lebih menyelubungi negeri-negeri di Semenanjung termasuklah negeri Sarawak. Jelas menunjukkan aktiviti hujan yang berlaku pada petang tadi berterusan sehingga ke malam ini dengan rekod bacaan yang tertinggi lebih menumpuk di kawasan sekitar daerah Tangkak negeri Johor dengan bacaan sebanyak 83.1 mm sehingga ke 8 malam ini. Jelas menunjukkan aktiviti kelembapan lebih menumpuk di negeri Johor dan juga pantai barat negeri-negeri di Semenanjung. Baik keadaan cuaca semasa pula hujan berserta ribut petir kelihatan semakin reda namun ia lebih menumpuk di kawasan pedalaman negeri Semenanjung melibatkan Hulu Perak, Gua Musang sehinggalah ke kawasan Rompin dan berakhir di kawasan sekitar daerah Kota Tinggi negeri Johor. Dan tidak tolak kemungkinan iaitu hujan masih lambat di kawasan sekitar negeri Kedah iaitu melibatkan daerah Kuala Muda, Yan dan juga Penang. Rata-rata tempat hujan ini dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat malam hari ini. Manakala di Sabah dan juga Sarawak, hujan lebih menyeluruh di kawasan tengah dan juga utara negeri Sarawak dan keadaan ini juga khususnya disebabkan iaitu hujan yang berlaku pada petang tadi sehingga ke malam ini dan juga keadaan hujan di utara Sarawak ini boleh berterusan sehingga ke esok pagi. Berbeza pula keadaan di negeri Sabah iaitu dengan taburan hujan yang rendah namun hal yang demikian keadaan hujan lebih menumpuk di kawasan bahagian pedalaman negeri Sabah. Bagi ramalan keesokan hari pula Met Malaysia menjagakan satu garis badai boleh terbentuk di kawasan Selat Melaka dan juga perkapalan Tioman dan keadaan ini boleh memasuki di kawasan pesisir pantai di negeri-negeri di Semenanjung termasuklah di kawasan perkapalan Reef South di sini. Dan menjelang pada tengah hari esok pula hujan semakin terbentuk di kawasan pedalaman negeri di Semenanjung dan juga kawasan sekitar perkapalan Reef South juga. Dan keadaan ini dijangka lebat menjelang pada petang esok dan boleh berterusan sehingga ke malam esok. Dan juga berbeza hal keadaan di negeri Sabah dan juga Sarawak kerana taburan hujan yang rendah namun tidak tolak kemungkinan kawasan hujan lebih menumpuk di satu dua tempat melibatkan bahagian Miri, Limbang dan juga pedalaman negeri Sabah. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Seorang ibu melempar 3 anaknya dari tingkap rumah setinggi 2 meter sebelum melompat keluar untuk menyelamatkan diri daripada kebakaran di Kampung Batu Lima di Gua Musang, Kelantan. Dalam kejadian pukul 1.30 tengah hari, Rohani Awang, 25 tahun cedera di lengan kanan akibat disambar api manakala anak keduanya, Muhammad Syafiq Haikal Azmi, 3 tahun, patah tangan kiri. 2 lagi anaknya, Wan Said Ali, 7 tahun dan Suhada, 2 tahun, tidak mengalami kecederaan. Ketika kejadian, ibu mertuanya Saadah Draman, 65 tahun bersama bapa mertua dan suaminya keluar ke rumah ahli keluarga di Kampung Limau Kasturi. Tak daripada temu 4 meter ni tu. Sebab tu dia tak ada bilik ni dia tahu kot nelo. Kalau nak waktu bilik kau tak boleh dah. Api kau nak lalu dah. 2 tamu lah tu. Oh, daripada 2 tamu api ada. Api nak kata budak pun budak duduk dengan dia belakang. Nak kata masuk ke dapur duduk ni dia ke dapur baru pambosan ni.
tak ada. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang Muhammad Arifuddin Akif Muhammad Nur berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.51 tengah hari. 9 anggota bersama 2 jentera dikerah ke lokasi dan sebaik tiba api sedang marak membakar rumah terbabit dan punca kejadian serta kerugian kebakaran masih dalam siasatan. Kawalan sempadan negara akan terus diperketat pasukan gerakan AMN PGA bagi memastikan geng Niki tidak lolos dari Malaysia menggunakan laluan-laluan tikus. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar berkata tindakan itu selari dengan arahan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Polis Negara. Kita di sempadan, semua PGA telah kita berikan arahan supaya membuat pemantauan terhadap perkara ini supaya mereka ataupun cubaan untuk keluar melalui sempadan ataupun jalan yang tidak sah ini dapat kita benteras. Gambar-gambar semua kita dah edarkan di sempadan. Beliau ditemui media pada majlis perasmian markas PGA Batalion 8 Pengkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan. Media sebelum ini melaporkan Datuk Seri Niki Liao Sun Hee, 33 tahun yang merupakan pengasas Winner Dynasty Group, dikehendaki polis untuk membantu siasatan di bawah Seksyen 1305 hingga 130ZB Kanun Keseksaan bagi kesalahan kumpulan jenayah terancam. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim dalam peringkat akhir melaksanakan perjanjian memorandum persefahaman MOU dengan Vietnam Coast Guard. Ia sebagai usaha mengawal pencerobohan bot nelayan asing ke negara ini. Ketua Pengarah Maritim Laksamana Maritim Datuk Muhammad Zubil Matsom berkata draft MOU berkenaan hampir selesai untuk semakan Jabatan Peguam Negara. Beliau yakin apabila MOU itu termeterai, kedua-dua negara akan dapat menjalinkan kerjasama penguatkuasaan, cari lamat dan berkongsi ilmu mengenai aspek latihan. Saya agak yakinlah kalau perjanjian ini ataupun kerjasama ini yang dapat ditandatangani di antara FMM dan Vietnam Coast Guard, kita boleh lebih senang kita melaporkan kepada Vietnam Coast Guard yang ada di laut kehadiran bot-bot nelayan daripada Vietnam yang menceroboh perairan Malaysia. So itu kita yakinlah. So saya jangkakan kerjasama ini adalah akan ditandatangani dalam tempoh masa yang dekat inilah. Beliau ditemui selepas melakukan lawatan ke Maritim Terengganu. Mahkamah Persekutuan Putrajaya menolak rayuan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk menggabungkan pertuduhan pecah amanah dihadapinya daripada 12 kepada 3. Panel 3 hakim diketuai Hakim Besar Malaya Tan Sri Azhar Muhammad membuat keputusan itu selepas mendapati pemohon gagal membuktikan bahawa pihak pendakwaan membuat tuduhan buruk terhadapnya. Panel hakim juga menolak anggapan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bahawa kegagalan menyatukan tuduhan akan menyebabkan hukuman tidak adil kepadanya. Mahkamah menyatakan pada tahap ini tidak relevan untuk mempertimbang persoalan hukuman. Panel dengan itu mendapati tiada manfaat dalam rayuan tersebut sekaligus menolaknya. Mahkamah turut mengesahkan keputusan terdahulu oleh Mahkamah Rayuan yang mengetepikan permohonan serupa. Pada bulan lalu, pihak pendakwaan menyelesaikan kes mereka terhadap Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Beliau berdepan 47 tuduhan iaitu 12 tuduhan pecah amanah berkaitan dana Yayasan Akal Budi, 27 tuduhan pengubahan wang haram dan 8 pertuduhan rasuah. Satu video seekor ibu kucing membawa anaknya yang baru lahir ke hospital di Izmir, Turki. Daily Star melaporkan menerusi video itu kelihatan ibu kucing berkenaan membawa anak dengan menggigitnya pada bahagian tengkuk.
Petugas kesihatan yang melihat ibu kucing berkenaan terkejut dan ada juga yang ketawa. Selepas melakukan pemeriksaan, anak kucing itu didapati tidak dapat membuka mata kerana ada jangkitan kuman. Pihak hospital kemudiannya menghubungi pusat jagaan haiwan bagi menguruskan ibu kucing itu. Bagi petugas hospital, peristiwa ini akan menjadi kenangan manis untuk mereka dan tidak mungkin dapat dilupakan. Ini pula di Indonesia, beberapa anggota bomba diserang oleh orang awam yang marah kerana mereka tiba lewat di lokasi kebakaran. Dalam kejadian pada 30 Mac lalu di Kalimantan Timur, anggota bomba bergegas ke tempat kebakaran sebaik menerima panggilan kecemasan. Bagaimanapun, perjalanan ke lokasi kebakaran yang sepatutnya hanya mengambil masa singkat menjadi lama berikutan ada pemilik kenderaan yang meletakkan kenderaan mereka di tepi jalan sehingga mengganggu laluan jentera bomba. Sebaik sahaja tiba di tempat kebakaran, anggota bomba diserang beberapa orang penduduk yang tidak puas hati. Segmen hashtag itu menutup paparan berita perdana edisi 5 April. Segera lakukan pendaftaran vaksinasi COVID-19 untuk janji temu melalui aplikasi My Sejahtera. Terus patuhi SOP. Assalamualaikum dan salam sejahtera.